Penolak umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. So bila Allah nak bagi kita seluruh kebaikan, bila Allah nak bagi kita seluruh kebaikan, Allah fahamkan kita tentang agama. So hari ni sebagai motivasi, tazkirah, kita nak faham agama ni bukan dari konteks, bukan dari sudut yang dhaif palsu tu. Kita nak faham dari sudut yang sahih. Dan kita nak faham yang kita tahu, apa yang kita belajar, mana yang boleh kita nilai betul atau tidak. Macam tadi kan, saya buat contoh yang asal atas tadi kan. Daripada ilmu ni pun ilmu, daripada ilmu ni, kadang-kadang pengalaman saya sendiri lah bila pergi khutbah dengan khutbah Jumaat ataupun dengan tazkirah ustaz kan, bila Ustaz baca tentang benda-benda Arab ni kan, bahasa-bahasa Arab. Boleh jadi hadis, boleh jadi Al-Quran, kita tak faham apa pun. Kita dengar-dengar, kita kata kita dapat pahala. Tapi sebenarnya asal tujuan tu untuk kita memahami apa yang dalam ni. Sama juga bila kita solat kan, kita solat imam baca kan. Imam baca, katalah bila habis Al-Fatihah, imam baca surah lain kan selain Al-Fatihah. Kita pun sibuk belakang baca surah Al-Fatihah. Dah lah kuat ganggu sebelah dah lah kuat. Dah lah kuat, lepas tu lama pula. Dan imam habis baca surah kedua tu, kita pun habis baca Fatihah. Ustaz saya tanyalah dalam satu kuliah yang saya ikut, Ustaz saya tanya, habis tu imam tu baca surah tu untuk siapa sebenarnya kan? Dah lah bahasa Arab kita tak faham kan? Lepas tu Ustaz saya tanya, untuk siapa baca surah tu? Untuk jamaah ke ataupun untuk malaikat ataupun untuk benda gaib dengar ataupun untuk jiran-jiran dengar. So argument dia kat situ untuk dengan ilmu kita faham sebenarnya kenapa ada surah yang dibaca kuat lah kan. Tapi kalau kita duduk sibuk kat belakang dengan bising-bising, maknanya tak mencapailah matlamat asal kenapa ada tu. So saya nak cerita ni dalam konteks ilmu lah. Kalau kita faham, kita dapat seluruh kebaikan. Kita faham kenapa adanya perbezaan pandangan tentang bacaan Al-Fatihah makmum. Dan tu semua dari sudut ilmu, tapi tu dalam konteks fiqh lah. So dalam konteks ni saya nak tunjuk, dalam hadis ni nak ceritanya, bila Allah nak bagi kita ni seluruh kebaikan, Allah fahamkan kita tentang agama. So kita nak dapat manfaat ni, tapi dengan belajar benda yang sahih. Itu yang poin saya sebenarnya nak cerita. Dan kita tahu mana yang dhaif dan kita tahu mana yang palsu. Dan kita faham ada khilaf semua-semua ni lah. Daripada sini barulah kita dapat seluruh kebaikan untuk dunia dan juga akhirat. InsyaAllah. Nombor dua lah, sudah kita faham agama ni, kita nak berdakwah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga, hadis yang sahih ataupun hadis yang sahih. So lepas kita berdakwah ni, lepas kita faham agama, dah tahu dah dhaif, sahih, palsu, tapi dalam perjalanan nak memahami agama pun tak apa, kita cuba berdakwah sebab benda ni bagi kita impact yang besar, dapat pahala yang banyak. Cuma kesusahan payah bila kita dakwah tu dah dapat satu pahala. Nombor dua, bila orang tu berubah atas sebab usaha kita untuk ubah dia, Allah ubah orang tu, kita dapat lebih banyak lagi besar pahalanya. Kalau tengok sini, apa yang Allah bagi daripada hadis Nabi ni, Nabi kata, orang tu dapat unta merah. Unta merah ni zaman dulu, memang benda yang semua orang lelaki lah, semua orang nak sangat benda tu, macam kenderaan sangat bagus. Macam hari ni kan, tak tahulah electric car ke, sekarang dah masih mahal, siapa yang nak sangat kan, katalah 300,000 harga dia. So benda yang kita nak, semua orang nak, ataupun kereta yang mahal lah, semua orang nak, dapat kat orang tu. Tapi rare lah, jarang orang dapat, maksud dia. Jadi motivasinya kita nak supaya kita dakwah sehingga orang tu berubah. Bukannya dakwah yang saya sebut 2 minggu lepas kan, kita dah bagi dakwah kat orang tu, kita kata saya dah tegur dah lagi kan. Itu dia punya masalah, saya dah tegur dah. Tak, dakwah ni dia sebab motivasinya kita nak dapat barang yang paling berharga ni. Supaya senang. Dia pun berubah, sayang kita kepada dia kan. Kita nak dia selamat selepas mati kan. Dan juga kita pun nak juga pahala kepada kita. Dan keselamatan dia tu sebenarnya bila dia berubah, keselamatan kepada zuriat dia, seluruh zuriat dia. Keselamatan kepada seluruh zuriat dia juga. Sebab dia juga ada implikasi kepada anak-anak dia. Dan dia juga ada pengaruh yang besar kepada keluarga dia. So kalau dia berubah, menunjukkan katalah dia ada beramai keluarga dia boleh ubah keluarga dia, manfaat tu dapat kepada kita. Dan manfaat tu adalah manfaat yang besar selepas mati nanti insyaAllah. Okey, pertama kita menuntut ilmu yang sahih, bezakan antara yang dhaif, palsu.
dan kita ajar kalau boleh kita tahulah mana yang sahih palsu dan juga kita tahu mana yang sahih. Nombor dua, kita nak berdakwah lah. Bila kita berdakwah, kena faham ada ujian yang Allah bagi bila kita berdakwah ini untuk motivasi kita. Kita tak mau, kita rasa macam bila kita dakwah ni, relax-relax, tenang-tenang, senang-senang kan. Cerita mana yang suka je kan. So dakwah ni, dia kena pergi ke sini. Sebab sini ada cerita tentang iman ni. Saya baca hadis ni kan. Daripada Mus'ab bin Sa'id, surah Tabi'in, daripada ayahnya, ia berkata, yang bermaksud, bahawa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling berat ujiannya? So, ada kata kunci dia paling berat ujian dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi, kemudian yang semisal dengannya, seseorang akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya. Maknanya ujian kita ni ikut keadaan agama kita. Kalau kita macam ni, apabila agamanya begitu kuat, kukuh, maka beratlah ujiannya. Tapi kalau kita dakwah kan, cerita pasal dakwah ni kan, dakwah relax, tenang, maknanya iman kita memang rendah lah, memang tak berapa kukuh lah. So, sebab ujian dekat kita pun ujian senang, ujian suka, kita pun tak realise. Ujian suka tu pun sebagai ujian juga kan. Apa ni, implikasi daripada dakwah kita tu, tak ada orang tak ada ujian pun. Kita rasakan macam tu. So something wrong lah dengan ujian kita, dengan iman kita lah. Kita kena check balik. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Ni yang saya sebut tadi lah. Seseorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ini ada yang sahih. So ini kena ingat sebagai motivasi juga bila kita berdakwah akan ada ujian yang Allah bagi. Sebab ujian ni adalah pahala kepada kita. Dan ingatlah bila orang tu berubah, satu keturunan dia berubah kan, contohnya lah kan. Setelah kita dakwah orang non-Muslim, tiba-tiba dia jadi Muslim. Seluruh zuriat dia selepas tu adalah Muslim. Maksudnya besarnya implikasi ataupun impact atas dakwah kita ni, dan kita naklah Allah bagi imbuhan kepada kita dan kita selamat selepas mati. Okey, nombor 4 ni, saya baca yang last sekali, ada ilmu ni ataupun agama dia ada batasan dia, ada boundary dia. Kita tak nak yang dhaif palsu kita tibai semua. Kita cerita je kat orang. Batang ada. Sebagai contoh, dalam minggu ni pun saya ada rakan yang forward kan WhatsApp yang bulan bulan Syaban Ramadan, Syaban. Cerita tentang siapa beritahu tentang Syaban dan benda macam-macam lah. So tu ada yang palsu. So kalau dia tak faham palsu, sahih, dhaif, dia dapat je daripada katalah whoever yang dalam agama forward kat dia, dia pun ambil, dia forward kat orang lain kan. Sebab dia tengok, takkan salah, orang ni orang tahu agama kan. So menunjukkan ilmu tentang benda dhaif palsu ni sangat-sangat, orang kata rendah pemahaman dia dalam keadaan masyarakat kita. Sangat rendah sebab dia tak faham tentang ada border dia. Apa implikasi dia, kita baca kat sini. Ancaman kepada mereka yang mengajar tanpa ilmu. Tengok nombor 3, Allah mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Surah Al-A'raf ni. Menunjukkan benda-benda yang palsu, dhaif tu bila kita sebar, kita sedang langgar batasan yang Allah letak kat sini. Dan batasan ni sebenarnya lebih teruk daripada syirik. Sebab kalau lah kita ni, macam sebab contoh tadi kan, kita ni ada nama lah dalam agama. Orang dengar cakap kita forward benda-benda yang palsu. Orang ambil, orang sebar-sebarkan. Tidakkah itu merosakkan agama? Tidakkah itu merosakkan agama? Dia kan agama akan rosak. So kena ingat ada batasan dia. Okey. So ada 4 point dekat sini untuk ilmu. So next kita pergi kepada, ada lagi satu lagi, saya dah sebut banyak kali tentang benda yang palsu tadi. Kita boleh bacalah hadis ni. So ini ancaman kepada mereka yang ajar tanpa ilmu. Tapi saya fokuskan kepada hadis yang berdusta atas nama Nabi. So kita baca hadis ni lah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berkata atas namaku yang mana aku tidak pernah ucapkannya, maka siaplah tempat dalam neraka. So kena ingatlah daripada contoh yang sebut tadi kan, yang orang duk forward WhatsApp tu kan, tentang bulan Syaban, bulan Rejab Syaban tu kan, yang adalah yang palsu. Nabi kata mana perbuatan tu dalam neraka. Kena ingatlah, tendensi kita masuk neraka besar lah. So, kita tak mau. So daripada ilmu ni kita dapat tahu, dapat saring mana yang benar, mana yang tidak lah. Macam tu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.